Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naziha binti Muhammad Arifin, bernombor matrik A20A1584. Jadi dalam tugasan perbertangan kali ini, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Wardah telah memilih sebuah jurnal yang mana telah mengupas tentang konflik pembahagian harta pusaka Al-Mirat dan krisis identiti dalam masyarakat Melayu, dan kami telah mengkaji beberapa kes yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Mati aja. Harta banyak harta lagi bercakap. Kerana apa dia? Kerana dia tinggal harta, dia tak tinggal agama. Bila dia tinggal harta, dia tak tinggal agama, beginilah jadi. Berkelahi. Yang meninggal dunia, orang kaya meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, anak-anak dia pun sibuk nak mewarisi. Harta ni bincang dengan mak. Mak ada lagi ni. Tiba-tiba datang mak kedua. Datang. Dalam konteks Al-Mazda, pewarisan atau Al-Mirat bermaksud Al-Bakar, iaitu kekal dan merujuk kepada pindahan sesuatu daripada seseorang kepada orang lain. Dari segi undang-undang pusaka, merujuk kepada sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta dan hak yang diwarisi ahli waris selepas meninggal dunia. Peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak diselesaikan ini adalah satu kadar yang sangat membimbangkan, terutamanya kepada keseluruhan umat Islam di Malaysia. Aspek yang paling membimbangkan ialah disebabkan ketidakpastian masyarakat terhadap perbahagian Al-Mirat yang membawa kepada ketidakstabilan struktur keluarga Islam yang mempunyai pengaruh yang memudaratkan kepada pertumbuhan ekonomi. Seluruh umat Islam secara keseluruhannya, faedah menghasilkan kestabilan ekonomi akan terganggu. Begitu juga dengan kemajuan material dan kelembutan masyarakat Islam. Anak dia bercakapan lepas pada kematian dia. Harta banyak. Menurut analisis kajian, antara isu utama iaitu kes konflik perbahagian pusaka dari segi boleh diukur atau terurus. Bilangan harta pusaka yang tidak diurus atau diselesaikan telah meningkat pada kadar yang dibimbangkan oleh umat Islam di Malaysia. Peristiwa yang paling membimbangkan berlaku akibat ketidakjelasan masyarakat mengenai perbahagian Al-Mirat. Akibatnya, struktur keluarga Islam tidak terjamin yang memberi kesan negatif kepada pembangunan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Seperti yang kita sedia maklum, faedah kestabilan ekonomi akan terganggu sehingga membantukan perbangunan material dan material masyarakat Islam. Isu Al-Mirat pula adalah satu yang sangat pelbagai dari segi realiti. Contohnya psikologis seseorang individu, keadaan sosiologi dan kepentingan peribadi masyarakat. Akibat semua isu Al-Mirat adalah sangat kompleks dan mesti ditangani dengan berhati-hati. Ia memberi kesan negatif kepada keluarga jika tidak diurus dengan baik dan berhati-hati, serta sukar dikawal dengan baik. Tambahan pula, jika perkara ini berlaku secara berterusan, ia akan mengakibatkan pergaduhan atau pergaduhan yang besar dan berlarutan dalam sebuah keluarga Islam. Oleh demikian, berlakunya konflik perbahagian pusaka setelah terjadi kemandian ahli keluarga dan memberi kesan terhadap apa yang berlaku daripada proses perbahagian yang telah dinyatakan dan dipersetujui oleh pihak mahkamah. Setelah memperoleh persetujuan oleh ahli keluarga si mati berdasarkan pemerintah yang telah ditetapkan oleh hakim mahkamah, hal ini supaya tidak berlaku perselisihan faham antara ahli waris si mati mengikut undang-undang dan fakta yang diperolehi. Namun, disebabkan oleh salah faham antara ahli waris si mati menyebabkan berlakunya pergaduhan dan tidak puas hati terhadap undang-undang dan juga fakta yang telah ditetapkan oleh hakim mahkamah. Seterusnya, cadangan penyelesaian terhadap isu konflik pembahagian harta pusaka. Cadangan pertama ialah ahli waris seharusnya mengetahui serta mendalami ilmu yang berkaitan dengan ilmu pembahagian harta pusaka serta mengetahui hukum-hukum terhadap pembahagian harta pusaka supaya setiap ahli waris dapat mengetahui cara untuk menguruskan
konflik pembagian harta pusaka setelah berlaku kematian. Sekiranya ahli waris kurang atau tidak mengetahui hukum terhadap pembagian harta pusaka menyebabkan berlakunya konflik pembagian harta pusaka di antara ahli waris yang lain. Sebagai contohnya, berlaku kesalahfahaman antara ahli waris si mati. Seterusnya, cadangan kedua ialah ahli waris perlulah bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan pembagian harta pusaka supaya proses pembagian harta pusaka dapat dijalankan dengan mudah dan cepat. Setiap ahli waris kepada si mati bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik pembagian harta pusaka dan perlu mengurusnya dengan baik. Sebagai contohnya, perlu menyediakan pelbagai dokumen serta surat perjanjian yang berkaitan dengan harta pusaka si mati. Begitu juga dengan mengajak semua ahli waris terdekat untuk berbincang dengan baik dan teratur bagi memudahkan urusan pembahagian harta pusaka tanpa menimbulkan konflik di antara ahli waris. Cadangan ketiga ialah menubuhkan sebuah agensi khas bagi menguruskan hal ehwal pentadbiran dan pembahagian harta pusaka orang Islam. Kepelbagaian agensi dalam sektor pengurusan harta pusaka bagi orang Islam telah menyebabkan berlakunya ketidakseragaman antara satu agensi dengan agensi yang lain. Pengurusan harta pusaka yang tidak tersusun dalam satu institusi secara tidak langsung akan memberikan kesan buruk oleh masyarakat. Masyarakat akan mudah menjatuhkan serta meremehkan soal agama berdasarkan isu dan konflik pembagian harta pusaka yang berlaku. Oleh sebab itu, badan khas hendaklah ditubuhkan supaya dapat memastikan segala hal yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka hanya dilaksanakan oleh satu badan sahaja dan tidak berurusan dengan agensi lain. Cadangan terakhir ialah mewujudkan keseragaman dalam proses pembagian harta. Prosedur sedia ada haruslah diteliti dan diselaraskan di peringkat persekutuan. Hal ini kerana sistem pentadbiran harta pusaka bagi sebuah negeri di Malaysia adalah tidak sama dengan negeri lain. Sebahagian negeri hanya perlu melalui prosedur yang mudah dalam proses penentuan pembagian harta pusaka, manakala terdapat sebahagian negeri yang mempunyai penambahbaikan prosedur tertentu. Oleh sebab itu, kerajaan di peringkat persekutuan hendaklah menetapkan satu prosedur tertentu yang mampu menjadi obligasi dan garis panduan kepada setiap kerajaan supaya dapat melicinkan pentadbiran harta pusaka dalam sebuah negara dan memudahkan urusan dalam proses pembagian harta pusaka. Kesimpulannya, Al-Miraf sebagai satu sistem menimbulkan persoalan penting dalam kehidupan umat Islam. Lebih-lebih lagi memandangkan statusnya sebagai masyarakat contoh untuk seluruh umat manusia. Fakta ini jelas ditunjukkan oleh perincian Allah SWT di dalam Al-Quran. Sebab segala sesuatu yang melibatkan pemindahan harta pusaka memerlukan persetujuan penuh setiap waris. Dengan kata lain, selagi sesetengah waris percaya pembagian harta pusaka adalah cacat, apa sahaja harta yang diperoleh waris lain tidak akan sama. Ini berikutan sebarang perselisihan faham di kalangan waris akan membawa kepada konflik. Jika konflik tidak diselesaikan dengan baik dan bijak, sudah pasti ia akan membawa kepada krisis. Akibatnya, umat Islam hari ini memikul tanggungjawab untuk memahami yang tepat tentang Al-Miraf serta pelaksanaan dan penambahbaikannya dari semasa ke semasa. Dan juga terdapat beberapa cadangan yang telah diperoleh, antaranya ialah ahli waris seharusnya mengetahui serta mendalami ilmu berkaitan pembagian harta pusaka dan mengetahui hukum-hukum terhadap pembagian harta pusaka. Ahli waris perlulah bertanggungjawab dalam semua hal yang dalam kes pembagian harta pusaka, menubuhkan sebuah agensi khas untuk menguruskan hal ehwal pentadbiran dan pengurusan harta pusaka dan mewujudkan keseragaman dalam proses pembagian harta pusaka. Prosedur sedia ada haruslah teliti dan diselaraskan di peringkat persekutuan. Cadangan yang telah disimpulkan akan dapat mengurangkan konflik terhadap pembahagian harta pusaka kepada umat Islam. Oleh sebab itu, isu berkaitan pembahagian harta pusaka sangat penting dalam Islam supaya tidak berlaku isu penyalahgunaan harta pusaka serta tidak berlaku perselisihan faham
terhadap harta pusaka kepada pembahagian yang teratur dan mengikut syariah Islam yang telah dipersetujui oleh semua pewaris serta telah ditetapkan oleh hakim mahkamah.